Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadahu wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Apalagi kita dipertemukan pada malam yang penuh barakah ni dalam siri pengajian ilmu kita, insya-Allah dalam siri amalan kita yang kita niatkan untuk ruqyah diri dengan melalui bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, insya-Allah. Dengan kita lazimi bacaan surah Al-Hadid, insya-Allah bacaan surah Al-Hadid dan munajat suratul Fatihah 14 riwayat 7 qiraat. Baik. Dengan niat pertamanya kita beramal untuk mendapat pertolongan Allah SWT. Ingat, beramal kita untuk mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita memang memerlukan pertolongan Allah. Setiap masa, setiap ketika. Jangan tunggu susah baru minta tolong, tidak. Sebenarnya tak kira susah senang, memang kita ni tiada daya. Jadi bagaimana kita nak munajat, nak minta tolong pada Allah SWT itu dengan kita mentaati segala suruhannya. Seperti contoh malam ni, kita luangkan masa untuk isi dengan ketaatan, kemudian dengan bacaan surah Al-Hadid sebentar lagi. Dengan bacaan tersebut, mudah-mudahan Allah turunkan pertolongannya. Dan banyak dah saya dapat feedback, Masya Allah, Tabarakallah, melalui lah khusus, terutama surah Al-Hadid ni lah. Ya. Dan kelebihan surah Al-Hadid ni seperti sedia maklum, saya ulang ya, lebih baik daripada 1000 ayat ya. Kata Nabi SAW dalam tafsir Ibn Katsir ya, lebih baik pada 1000 ayat. Bermaksud setiap malam kita baca 1000 ayat. Setiap malam. Ayat yang ketiga itu lebih baik pada 1000 ayat. Dan Nabi SAW baca ketika nak waktu menghampiri waktu tidur. Waktu beginilah. Baik. Yang keduanya, ianya akan mengatasi segala gangguan. Masya Allah. Tadi baru sebentar tadi, saya ada program tadi. Baru selesai. Masya Allah, live depan saya tengok. Pasangan suami isteri ni. Insya Allah. Tunjuk satu gambar yang mana ada satu pihak ketiga dengan niat. Tengok. Allah bongkar kat ni kerja Allah ni. Masya Allah. Dia ni minat kat kawan ni. Dia minat kat kawan ni. Entah macam mana tak ada Allah, kawan lama bertemu kembali. Dia mesej gambar, satu gambar patung tengah nak santau. Allahu Akbar. Dia niat kata apa? Nak pergi mati. Dia minat kat kawan, tak dapat yang pasal ni, geram, dendam. Tapi dia pun tak tahu keadaan tu berlaku begitu, tapi si fulanah ini, pasangan ini adalah pengamal kita lah, ikut pengajian, Masya Allah, Allah izinkan. Ini dia. Itulah, tak sia-sia. Maksudnya, Allah lindung, Allah jaga. Dan dengan kebesarannya terbongkar, nampak. Allah, orang tu tunjuk. Allah, dia kenal lah kawan ni. Minat. Tak dapat. Geramnya pasal santau. Tak jadi.
Tadi minta jumpa hajat, tak penawar air, suratul Fatihah 7 qiraat. Allahu Akbar. Dan sebab tu saya kata kelas begini bukan kelas main-main. Saya jaga tuan-tuan. Jadi memang Allah adakan kelas ini khususan. Sebab tu bukan untuk ramai. Yang sedar, yang nakkan perlindungan pada Allah Ta'ala, bukan tak boleh ada cara lain, ada. Tapi sekurang-kurangnya ada satu platform yang ada setiap malam. Cara lain pun boleh ikutlah. Ikut manalah. Sebab cara ni tak ada satu je, banyak. Tapi antaranya ada ni. Yang setiap malam ni ada. Dan nak bagi tahunya ni sikit mukadimah sebelum kita terus baca, sebab saya nak responkan tadi apa yang berlaku tadi. Allah SWT dengan kehendak dia. Bila kita mendampingi Allah SWT dengan kaedah amalan begini. Sebab tu gerak Allah Ta'ala tu menggerakkan dia untuk datang. Rupanya dalam keadaan yang kritikal jugalah. Siap menggigil gitu ni. Ustaz sebenarnya ada tunjuk. Lepas tu dah tak adalah gigil tadi. Alhamdulillah. Dia kata apa, kita settlekan. Masya Allah. Dan adanya platform begini saya harap memberi manfaat semualah. Sebab tu saya katakan niat pertama majlis ilmu ni besar fadilatnya. Keduanya kita nak bina yakin kita, sebab bila kita cabut keraguan maka hilanglah segala gangguan sebenarnya. Jadi nak hilangkan keraguan itu, khususan surah Al-Hadid ni memang spesifik ada dalilnya untuk hilangkan ragu. Bukan sekadar Allah belaka. Memang kadang-kadang kita boleh tulis. Kadang-kadang tu ada yang tersalah copy paste pun ada. Kita cerita lain, dia copy paste lain. Memang setiap amalan tu. Tapi apa kaedah nak hilangkan ragu tu? Pertama, mesti dengan syarahan ilmu. Keduanya, mesti dengan ada keyakinan. Apa amalannya? Mesti ada kaedahnya. Maka suratul Hadid ini, Allahu Akbar. Setelah dikaji, dia tengok. Memang ada khusus. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, mengamalkan ayat ketiga tu. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Itu juga kelebihannya 1000, lebih baik pada 1000 ayat. Dan itu juga ayat itu juga yang ketiga itu menghilangkan ragu. Bila ragu hilang, anda amal apa pun lagi, baca waqiah ke, baca hizib ke, baca apa ke, masya-Allah, tabarakallah. Sebab tu ada sahabat kita yang semalam saya kongsikan kemarin, maknya bukan kata amalan tu jadi tiba-tiba, tidak. Dia ada proses. Kerana ada satu amalan yang diamalkan untuk hilangkan ragu, tuan. Ramai isu sekarang ni keraguan. Bukannya tiada pertolongan, tapi ragu tu masalahnya. Tu dia. Jadi saya panjangkan sikit mukadimah ni supaya lebih yakin, insya-Allah. Dan bagi yang sedang melalui ujian-ujian ni, maka gunakanlah ni peluang terbaik untuk kita pendinding diri kita, ruqyah diri kita, ahli keluarga kita, minta jauh daripada segala keburukan. Kita kena dengan Allah. Dia dengan setan, dia dengan jin, dia dengan ghairillah. Kita dengan Allah. Dia bubuhlah dia nak dengan apa pun, lantaklah dia. Buat iman dengan iblis sekalipun, biarlah dia. Kita dengan Allah. Kita kena berpihak dengan Allah. Bila berpihak dengan Allah, la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama wa huwa as-sami'un alim. Tapi kena yakinlah. Jadi amalan surah Al-Hadid ni menghilangkan ragu itulah. Dan juga perbahasan kehidupan. Perbahasan kehidupan menghilangkan ragu. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Khair. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan amalan yang kita lakukan ini Allah terima, dan mana yang nak ruqyah dengan air silakan ambil air, dan dengan suratul Fatihah nanti sekalikan insya-Allah. Baik, kita istighfar 3 kali. Istighfar. Allahumma salli. Surat kita selawat Ibrahimiyah sekali dan suratul Fatihah 1 kali. Khair. Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرسكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم
ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, insyaAllah seterusnya munajat suratul Fatihah dengan bacaan 7 qiraat, 14 riwayat, 9 kali bacaan insyaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله نسألك أن يا الله في كل حاجة يا الله يا الله اللهم يسر ولا تعسر نسألك أن يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ya wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, selesai sudah bacaan suratul Hadid dan munajat suratul Fatihah, 7 qiraat, 14 riwayat, 9 kali bacaan. Pada yang baru mengikuti, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Apa yang tengah kita lakukan tadi, sebentar tadi, itu antara lazimi amalan yang kita lazimi setiap malam, ya. Surah Al-Hadid. Baik. Pertama, bagi yang sedang beramal dan yang mahu, yang orang kata apa, sedang nak memahamkan apakah itu amal. Amalan ia adalah ibarat pakaian kita. Tapi pakaian ini tidak akan berfungsi dengan baik kalau kita pakai pada badan yang kotor. Tak fungsi dengan baiklah. Maknanya pakaian yang cantik pakai pada baju yang, pada badan yang kotor, maka lambat laun pakaian itu akan jadi kotor. Nah, jadi kita nak bersihkan itu keyakinan. Nah, jadi badan kita ni ibarat keyakinan. Ini tamsilan, ya. Jadi bersihnya badan menyebabkan pakaian itu akan jadi selesa. Kalau kita pakai dengan keadaan badan kita kotor, jadi pakaian itu membuat kita tak selesa pakai. Sebab tu jangan terkejut, ada orang beramal tak selesa. Apa baca-baca ni? Rupanya keyakinan belum selesai. Baik. Melalui keyakinan, bagaimana nak menghilangkan keraguan? Sebab keyakinan itu yang menyebabkan kita tak yakin, itu adalah keraguan. Baik. Keyakinan ni luas, cerita dia luas. Tapi kita boleh simpulkan, apabila dia ada masalah kehidupan, bermaksud dia akan ada masalah keyakinan. Simpul dia. Dia ada masalah kehidupan. Apa masalah kehidupan? Mungkin ada masalah rumah tangga ke, ada masalah keuangan ke, kehidupan, masalah. Macam-macam lah isu. Ya, isu kehidupan. Apa saja isu kehidupan. Sebab orang yang orang kata apa, sudah punya keyakinan, permasalahan tidak jadi persoalan. Jadi bermakna sebab itu dalam pengajian tafsir kehidupan, hakikat kehidupan ni banyak sentuh isu. Kita rungkai, kita apa orang kata apa, pisahkan kemulut itu. Kita tak mau duduk dalam kemulut kehidupan. Dengan cara apa? Sangkaan batil. Macam-macam sangkaan masuk dalam fikiran kita tanpa sedar. Kita belajar daripada pengalaman, tengok orang buat, tengok, oh macam ni. Aku dah kata dah, turun-temurun punya pahaman nenek moyang contoh. Tak boleh, teruk. Aku dah kata dah, poligami ni jahat, contoh. Orang nombor 2 ni perampas, contoh. Aku dah tengok dah, tak boleh. Kalau kita tak ada gaji tetap, tak boleh cari makan, tak secure. Macam-macam pandangan, pendapat ni masuk dalam fikiran ni. Rupa tak bersedar, dia mengganggu keyakinan kita. Sistem keyakinan pada rezeki, sistem keyakinan pada kasih sayang. Malah, kemuncak ataupun intipati pada keyakinan itu adalah hubungan. Rumah tangga ni, kasih sayang tu, intipati dia, hubungan.
Ada orang dia tak melalui pemahaman itu. Dia hanya tahu, tapi dia tak melalui. Dia masih ada keraguan yang masih bersarang dalam hati dia. Sebab tu, mengenal Allah, antara kemuncak juga keyakinan itu adalah kembali kepada akidah yang benar, hakul yakin, kembali kepada, berpegang kepada kalimatut thayyibah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu dalam hujah. Kita melalui hujah. Sebab tu, adanya pengajian setiap malam ni adalah untuk meleraikan segala sangkaan kita, kekusutan kita, kita berhujah. Sebab tu kalimah syahadah itu hujah. Sebab tu berlakunya peperangan itu kerana nak menegakkan yang hak, menghancurkan yang batin. Nah, sebab tu kaedah kita berbeza. Baik. Dan juga sidang jemaah yang mulia Allah, dia bukan sekadar menyampaikan contoh. Mengenal Allah itu dengan rasa. Kita rasa ni mengenal Allah. Bagaimana kita nak mengaitkan dengan rasa? Ada orang dia pergi perbahasan tentang rasa pada dia baca. Oh, mengenal Allah dengan rasa. Contoh. Rasa apa? Rasa kehambaan. Tapi, dia tidak merasainya. Bagaimana nak merasainya jika masih ada keraguan dengan ciptaan-ciptaannya? Keraguan tu apa? Contoh pasangan suami isteri. Masih ada keraguan. Yang ini. Sebab itu, bila kita tengok orang yang yakin ni, dia dah bebas daripada keraguan itu. Dia tak ada masalah perhubungan. Sebab tu bagi Nabi SAW, tiada masalah perhubungan dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Tak ada. Dia tak ada nak orang kata apa, tak apa kita ni orang perempuan ni, kita ni. Dia tidak melepasi lagi. Sebab bagaimana kita nak meleraikan kekusutan, keraguan, nak membawa kepada keyakinan, jika masih melihat kepada kebendaan yang ada pada manusia. Kebendaan, contoh, hubungan, kasih sayang. Nah, kita masih tidak menyampaikan yang benar kepada contoh isteri. Dia masih melihat pada diri kita benda. Dia tak rasa bahawa kasih sayang itu adalah milik Allah. Dia tak rasa. Sebab itu ada isu-isu berbangkit. Timbul keraguan. Dia ragu dengan suami dia. Terutama yang paling senang nak faham, itu kahwin lagi lah. Kahwin lagi atau suami tak ada duit. Dia mula pening. Dua lah. Kahwin lagi atau suami tak ada duit. Nah, dia suami tak ada duit kan nak makan apa bang? Kita ni kan nak makan apa bang? Tu. Atau suami lah kahwin lagi. Bermaksud, kegagalan suami tu contoh ni, saya bagi contoh suami lah kan. Untuk meyakinkan isteri bahawa kasih sayang yang dia bagi itu adalah kasih sayang Allah. Bermaksud, gagallah dia merasai makrifat itu. Sebab makrifat itu merasai. Bermaksud, dia memberi perkara yang dia tidak ada ilmu tentang itu. Maksud, dia menyayangi je dengan perasaan dia. Faham? Itu maksud dia. Sebab itu, saya tekankan kat situ kan. Yang semalam kita bincang. Keraguan. Suami hilangkan ragu dan menundukkan nafsu. Dirinya dan pasangannya. Bukan mendiamkan. Ada setengah tu mendiamkan. Mendiamkan. Tak nak panjang-panjang, tak nak besar-besar. Diam je lah, tak apalah. Dan dia sangat berkaitan dengan makrifat. Sebab tu, kalau mana-mana yang mengajar contoh tentang kasih sayang Allah, berbicara soal kasih sayang Allah ni boleh bicara soal dengan buku. Buka buku, tengok kitab, ulama' syarah. Dia boleh cerita. Tapi persoalannya sekarang, apa yang ada dalam hatinya itu, adakah benar merasai kasih sayang Allah? Nak tahu benar tidak, tengok hubungan. Hablum minan nas. Okey. Adakah pasangan dia merasai kasih sayang itu? Jika benar kasih sayang itu daripada Allah, sudah pasti pasangannya akan dapat keyakinan. Jika dia tidak membawa kasih sayang itu dengan keyakinan bahawa dari Allah, maka keraguan akan timbul. Sebab tu banyak konflik-konflik tu. Nah, jadi si suami dan isteri jugalah, sama-sama lah ni. Tapi nak ceritanya, siapa ketua je? Suamilah. Jadi dia kena memastikan, merasai akan kasih sayang Allah, lalu memberi kepada isteri kasih sayang yang dia rasai. Contoh, sedap ni, makan. Dia bukan
kata, saya tahu, baca ni, contoh cerita tentang rasa masam. Rasa masam, menyampaikan rasa masam dengan merasai masam. Itu dia. Menyampaikan ilmu tentang rasa masam melalui tulisan, baca dan sampaikan. Ada yang merasai masam, lalu disampaikan dengan, ni masam. Itu maksud dia. Sebab itu, Ustaz macam mana nak merasai ni Ustaz? Kenalah hilangkan segala gangguan-gangguan yang ada pada diri. Terutama gangguan yang mengganggu kepada jiwa. Lepas tu orang lelaki ni besar tugas dia sebenarnya, bukan kecil. Tugas seorang pemimpin pada diri dia, dia kena hilangkan gangguan yang mengganggu dia untuk merasai kasih sayang Allah. Dia bukan sekadar berkata-kata, tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita nak belajar tentang satu perkara. Tiba-tiba contoh kasih sayang, makrifat, cerita tentang makrifatullah lah, cerita tentang Allah. Tapi dengan isteri tak selesai. Sebab isteri masih ada ragu tu, jadi tak kena. Maksudnya dia tidak memberi kasih sayang yang sebenar pada isteri. Sehingga isteri merasai, ya bang, masam, betul lah. Ini, itulah abang nak bagi tahu dah. Masam ni daripada asam boy. Iyalah. Jadi faham macam itulah. Dia bagi daripada sumber yang sama, merasai yang sama. Yang jadi masalah adalah isteri tak merasai. Suami pun tak memberi. Dia hanya bercerita, bagi tahu. Abang sayang, abang buat. Tapi dia tak merasa. Nampak? Kenapa tak boleh memberi, tak boleh merasai? Kerana ada perkara yang terganggu dalam diri dia. Apa dia? Antara perkara yang mengganggu diri dia adalah isterinya balik. Kerana ketakutan, keraguan, kerisauan, apa hal-hal yang berlaku pada isterinya. Sebab tu fitnah tu Nabi kata, fitnah isteri itu lebih besar. Jangan main. Pengaruh fitnah tu besar. Besar. Sebab tu Nabi SAW memberi peringatan. Antara selepas kewafatanku. Selepas kewafatanku, yang fitnah yang ditinggalkan yang besar tu wanita dan harta. Dan juga akan pergi kepada ketakutan tentang ketiadaan jaminan masa depan harta. Ini seorang, orang kata apa, pemimpin. Macam kita sebagai ketua keluarga contoh, dia sangat-sangat mengganggu diri dia jika dia tidak ada keyakinan apa yang nak diberikan untuk masa depan. Nampak tidak? Sebab tu dalam surah Yusuf ayat 28, surah Yusuf ayat 28 tentang, kalau tengok kepada surah Nisa ayat 76 dulu, bagaimana kalau kita lihat, Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Kalau ikut kepada gangguan syaitan, An-Nisa ayat 76. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Ni gangguan syaitan ni termasuklah yang saka, jin, santau ni semua ni. Yang kita mengeletar takut kadang-kadang tu, lemah. Kana dha'ifa. An-Nisa ayat 76. Sebab itu iblis, setan tu keturunannya ikut pada iblis lah. Iblis tidak boleh mempengaruhi Nabi Adam AS. Iblis tidak boleh mempengaruhi Nabi Adam AS. Tetapi Siti Hawa mempengaruhi Nabi Adam AS. Apakah gangguan itu yang besar? Kalau kita tengok dan surah Yusuf ayat 28. Tadi surah Nisa ayat 76. Surah Yusuf ayat 20 ayat 28 Surah Yusuf ayat 28. Allahumma salli alaihi wasallam.
235. Kalau kita lihat kepada ayat ini, jelas Allah mengatakan mereka, ayat 28, maka ketika dia suami perempuan itu, ini kisah Nabi Yusuf kan, yang kena fitnah lah. Tapi nak bagi tahunya, sesungguhnya qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat. Apa maksud? Merujuk kepada perempuan. Pengaruh perempuan itu sangat besar. Pengaruh apa? Pengaruh kepada untuk datangkan gangguan. Nak kaitkan tadi, keraguan tadi. Sebab itu, mau tidak mau, bila kita berbicara soal nak menghilangkan keyakinan, menghilangkan keraguan dengan mendatangkan keyakinan, maka sebab itu, dia akan dilihat bagaimana hubung kait dia dengan pasangannya. Dan sebab itu juga, kalau kita lihat iblis singgah sana di atas laut, Nabi kata, dan tempat yang paling tinggi sesiapa yang boleh memporak-perandakan rumah tangga. Jadi perempuan ni pengaruh. Baik, kalau tengok Nabi Adam AS dengan Siti Hawa, tak ada pergaduhan. Sebab tu jangan ingat isteri yang tak bergaduh, tak tinggi suaranya, tak ini tu, tak akan membuat masalah. Tidak juga. Sebab Siti Hawa lembut je cakap. Elok je. Bang, kita makanlah buah tu kot. Contoh cakap, itu lembut tu. Sebab iblis dah pengaruh Siti Hawa. Siti Hawa dah terpengaruh dengan iblis. Iblis kata, makanlah. Kalau tidak, nanti kau kena keluar nanti. Allah kata, jangan makan. Kalau tak nak kena keluar. Nak dia manipulate fakta. Jadi kerisauan memang banyak dekat isteri. Sebab tu isteri ni banyak risau. Kerana, apa sebab isteri banyak risau? Sebab isteri ni dikaitkan dengan perhiasan dunia. Nabi dah kata sebaik-baik perhiasan dunia itu perempuan. Jadi memang dunia ni bubuh kat perempuan lah, senang cerita. Segala benda lah bubuh kat dia. Dengan bunganya, dengan batunya, semua batu bubuh kat dia. Batu permata, batu itu, batu nisan dia tak bubuh lagi. Itu je. Ni ada satu kes pula, kata pakai emas pula katanya. Orang perempuan kena pakai emas katanya. Sudah. Murah katanya. Macam-macam sekarang ni. Tapi tak apalah. Semua hiasan bubuh kat dia. Laki mana berhiasnya? Pakai t-shirt biasa kan kadang. Pakai. Malah nak berhias kata. Suami, isteri yang duk beria. Beria. Okey. Jadi perhiasan pada isteri tu, wanita tu perhiasan dah. Allahumma salli ala. Alhamdulillah. Perhiasan dah. Jadi sekarang ni, memang sebetulnya yang merisaukan, banyak memberikan risau isteri. Suami buat apa? Mengikutkan, mengiyakan atau hujah balik apa yang kamu risau tu. Apa yang risau sangat kalau abang kahwin lagi ni? Contoh. Salahnya bukannya boleh pun. Sebab kahwin dah tak dia Allah. Beria macam mana pun tak jadi. Semalam ada seorang tu. Sampai bergaduh saya suruh suami saya kahwin. Apa kamu ingat kamu ke yang suruh suami kahwin? Kadang kan nak tunjuk terror tak bertempat. Dengan saya tak minta maaf lah. Orang lain mungkin terpinga-pinga. Hebatnya. Seorang isteri menyuruh suaminya kahwin lagi. Hebatnya. Kena dengan ilmu kebenaran, minta maaf. Kebenaran itu datang dengan keyakinan yang benar, yang terus daripada Allah. Kita melihat itu. Kita boleh tengok dengan kebenaran ilmu itu, ada sentimen-sentimen lain. Perasaan-perasaan itu bersarang. Suami tak risau sebab berkuasa. Suami tak risau apa? Risau sangat dengan isteri dia. Mana tak risaunya? Risau bubuh kat isteri. Tapi risau sangat dengan isteri dia. Mana tak risau? Risau berdebar jantung. Dang, debar. Tengoklah banyak iklan, banyak viral, banyak buat mengeletar-ngeletar telefon, isteri telefon. Siap buat gelak-gelak, setakat buat gelak je lah. Saya ni cerita kisah benar. Habis pada kuliah subuh, pergi satu tempat, borak dengan JK lah. Borak-borak datang seorang sahabat.
Dengan bincang apa ni? Ini bincang akidah ni. Saya cakap, oh ini bintang lain. Ceramah lepas ceramah katanya. Ini perbincangan lain, saya cakap. Bagi tahu kat sahabat tu, kita tengah mempermantapkan akidah ni. Bukan apa tu Ustaz? Jangan takut menduakan isteri. Takutlah menduakan Allah. Allah longgar lutut saya Ustaz. Allah katanya. Jangan orang isteri dengar tu katanya. Isteri ada kat situ tu. Katanya. Kita pun gelak lah. Gelak lah. Raing lah. Dah gelak, kita gelak. Kena dengan dalam ni memang kena pakuk terus kan. Minta maaf cakap. Malam ni kita buat murojaah sikit. Jadi sebenarnya mahnya Allah Ta'ala. Yang suka risau, yang tak suka tak pedulinya. Tapi kelemahannya kat perempuan. Saya nak cerita ni. Kehebatan seorang lelaki itu. Dia bukan membiarkan, tetapi dia boleh menyelesaikan. Itu maksudnya. Saya nak masuk dengan gangguan ni. Kita nak selesaikan. Bukannya kita nak cerita, macam tu lah perangai lelaki. Sebab tu ke? Jadi soalannya, mana lelaki berkualiti? Itu soalan dia. Sebab tu gangguan banyak. Kita nak bangkitkan pemimpin yang sampai jin pun takut. Ni lelaki-lelaki ni gangguan. Saya minta maaf, cakap terang. Gangguan banyak kena kat isteri nanti. Mana? Orang cakap, mana lelaki mana? Ustaz, lelaki ni pandai ruqyah satu. Tapi isterinya itu. Kadang-kadang dia ruqyah boleh halau jin. Jin dah lari dah. Tapi risau isteri tak hilang lagi. Jangan letak pada amalan luaran saja. Isunya isterinya. Bagaimana? Kita tak nak, tak peduli lah. Lantak lah bini tu. Lantak lah. Tak ada, tak kira. Dan di saat seorang lelaki yang tidak fokus untuk meyakinkan dirinya dan isterinya, maka berlakulah. Sedap. Cakap macam tu perempuan suka. Oh, lelaki pupus. Anda kena ingat, kalau tak ada lelaki berkualiti mana? Maknanya? Maknanya, lambakan wanita tak berkualiti banyak. Jangan bubuh kat lelaki ya. Sebab tu ramai bergentayangan, bersepah-sepah. Jangan main-main. Jangan ingat, lelaki tak berkualiti. Tak banyak, pupus. Ingat, kalau tiada lelaki yang berkualiti, potensi untuk perempuan menjadi ancaman tinggi. Sebab apa? Sifat lelaki tu defender. Dia defend. Dah tak boleh defend, maka terlepas. Gangguan banyak datang. Memang iblis nak ganggu perempuan. Perempuan godam lelaki balik. Itu cerita dia. Itu cerita je. Isteri dia biar urus dunia. Dan ini statement tu kita tahu dah. Statement tu kita tahu dah. Bukan dibiarkan. Kadang isteri tu sendiri yang nak. Tak ada kekuatan suami nak. Allah lepas. Tak boleh. Nampak tidak? Baik. Poin ni sekarang saya nak cerita adalah apa dia? Proses itu mesti bermula dari diri, isteri dan baru gangguan-gangguan yang lain itu akan hilang. Tak guna kita nak hilangkan gangguan yang luar, tapi dari dalam itu. Dari dalam itu. Dirinya. Isterinya. Lepas tu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Okey Ustaz, sekarang ni ceritanya, lelaki saya tak berkualiti. Habis tu terang kata. Sekarang apa nak buat? Janganlah anda duplicate. Sebab anda ada generasi tu. Tolong stop kat situ. Anda akan jadi wanita yang berkualiti. Jangan jadikan alasan. Jangan teruk no kata lelaki ni memang kami tak berkualiti. Dah tu. Bukankah anda juga ada tanggungjawab untuk memastikan kalau ada lelaki ke orang perempuan ke, stop dia panggil kadar keboleh jangkitan penyakit itu, stop kat situ. Suami aku dah macam ni. Allahu Akbar. Maka datanglah kan seorang perempuan itu menuntut ilmu. Kat sinilah. Cari lelaki juga. Yalah lelaki. Mengajar. Tapi trend sekarang kata apa? Orang perempuan jangan duk tanya masalah dengan orang lelaki. Betul juga. Tapi lelaki yang macam mana? Lelaki yang duk kalah dengan perempuan lah. Kan? Sebab tu kadang memang nak kena belajar bab naksu, bab tundukkan apa ni. Memang dengan lelaki juga.
dengan perempuan. Atau nak belajar dengan perempuan, pastikan perempuan itu telah ditundukkan oleh suami dia. Suami dia memang pendidik. Bukan dia yang menundukkan suami dia. Abang diam, bang. Saya banyak dalil tau. Sini dalil saya. Oh, isteri saya kalau keluar dalil, saya diam. Seorang isteri atau perempuan, ustazah ke, minta maaf cakap lah, ustazah ke, isteri ke, siapa ke, dia kalau nak menyelesaikan masalah perasaan wanita lain, dia mesti telah diselesaikan masalah dia dulu. Jiwa dia itu telah dirawat terlebih dahulu oleh suaminya atau ayahnya atau apalah guru dia ke, pilih lah. Kalau tak ayahnya, suaminya, tak suaminya, gurunya. Baru boleh dia duk selesaikan. Ni tak, dia pun 2 kali 5, 5 kali 2. Nampak gitu? Nampak? Jadi sedang jemaahnya mulakan Allah SWT. Baik, sekarang ni, bila kata isteri, maka apa dia nak buat? Dah tahu keadaan itu, dah tahu gangguan itu berlaku. Dah tahu gangguan itu. Gangguan ni apa dia? Apabila satu pihak tidak menjalankan tanggungjawab, maka gangguan lah akan berlaku. Nah, jadi si isteri, kadang-kadang ni, jangan sampai kita menjadi jawapan untuk suami. Contoh, kadang-kadang isteri ni, ingat isteri ni, ada satu pendakwah ni, saya tak sebut nama lah. Dia kata apa? Suami-suami yang pernah menceraikan isteri ataupun duda lah, yang tidak bertanggungjawab, yang mengabaikan nafkah, patut diperkenalkan dan jangan bagi kahwin selagi tak selesaikan isu nafkah. Saya kata, ada betul ya? Betul? Tak nafi kan? Tapi buat jodoh jangan buat macam tu, kita tak tahu. Tapi saya kata, perempuan pun sama. Yang pernah bercerai contoh, dia kena selesaikan kes dia juga. Sebab tu yang tak bercerai, kata, minta maaf cakap, saya nak cakap tu terang. Bagi yang tak bercerai, dia ada masalah, suami dia ada masalah. Janganlah mengiyakan masalah tu. Patutlah suami macam ni, isteri pun lebih kurang tengok. Cakap ni dia balas macam ni. Cakap dia balas, memanglah lelaki memang tak pakai. Dia lantak lah, lantak. Memang patut. Tinggal kita, memang padan lah kena. Memang padan lah jumpa orang macam tu. Tengok dia pun pesen macam tu. Janganlah kita pula menjadi jawapan kepada perangai suami tu. Supaya patutnya kita tidaklah reflect balik. Ini kadang-kadang suami dah perangai macam tu. Tengok. Allah. Cara cakap kita tahu dah. Lepas tu hati-hati dengan cakap. Hati-hati penulisan cakap kita tahu. Nak pula kalau ada kajian tentang, memang kita kaji betul tentang perkara ni. Sedang jemaah yang mulia Allah. Kena hati-hati. Kadang-kadang dia mengadu masalah suami, perangai dia pun sama juga. 2 kali 5, 5 kali 2 je suami dia. Jadi tak hairanlah dia dikenakan dengan masalah macam tu. Tidak hairan. Sekarang ni isunya nak, bila dah dapat perangai suami macam tu, dia tu. Sebab tu setiap orang ada tugas untuk membersihkan diri dia, tazkiyah. Menjauhkan daripada segala keburukan, ya itu. Kenalah, ataupun katalah isteri perangai. Perangai isteri, ya Allah, tengok-tengok suami lah. Suami pun lah, ya Allah. Memanglah suami isteri itu macam tu. Pak suami pun, ya je. Ataupun asyik nak marah dia je, asyik nak temper je, asyik nak emosi je. Memang padan lah. Kadang-kadang kita tengok Allah, memang padan lah isteri kamu ni masalah. Kamu pun 2 kali masalah. Masalah apa? Masalah tak boleh nak buat bincang. Masalah tak boleh nak dia je rasa dia hebat. Tak tahu dia tu tak hebat. Kalau dia dah hebat, isteri tak ada lah masalah. Cakap tu terang. Sama je lah dua-duanya. Tak payahlah nak nuduh siapa. Dalam kebenaran ni. Baik tengok diri masing-masing. Oh, ya, okey, Ustaz. Okay. Tutup cerita. Close story. Sekarang terbuka-buka lah. Terbuka-buka lah cerita. Macam tak? Baik. Bila dah macam tu, saya nak bagi tahu, gangguan itu apabila punca di diri kita ni. Sebab iblis, dia akan allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Bila kita tak tutup diri kita itu dengan jalan-jalan yang boleh masuk keraguan itu, maka kita terdedah dengan gangguan. Dahlah suami tak tutup
diri kita, kita pun biarkan diri kita dalam keraguan. Memang Allahu Akbar. Sebab tu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 30, memang kebanyakan kerosakan curah atas diri kamu sendiri. Sebab tu tengok tadi, dalam surah tadi, Yusuf 28, kalau tengok surah tadi tentang iblis, syaitan tu lemah. Lemah surah An-Nisa ayat 76 tadi. Lemah, kerana dhaifah. Dia tiupkan saja, rupanya kita Allahu Akbar. Tapi bila kita nak selesaikan keraguan tu, kadang-kadang bersoal jawab. Bersoal jawab juga. Nampak tidak kadang-kadang? Jadi senerjemahnya mulakan Allah SWT. Sebab itu, gangguan itu perlu diselesaikan. Okay, baik, baik. Sekarang ni nak bagi tahu cerita di sekarang ni. Kita kena hentikan. Hentikan perkara ini agar kita boleh fokus kembali kepada membina keyakinan. Suami pun kena bina, isteri kena bina. Dan ceritanya dua-dua kena bina keyakinan. Bina keyakinan ni adalah menghilangkan keraguan. Hilangkan. Apa yang meragukan? Dunia. Dunia. Apa itu dunia? Dunia itu benda yang kita dah bincangkan. Apa dia? Dunia itu benda yang membawa kepada keseronokan, kesusahan, kesenangan. Dunia ni nak bermegah, nak bermewah. Kan dunia ni nak tahu siapa dia. Dunia benda. Kebendaan. Jadi, apabila keduniaan itu menjadi topik perbincangan diri, kerisauan, kebendaan, apa nak ada, maka tak selesai masalah. Tak selesai masalah. Sekarang ni nak membina keyakinan. Saya nak bagi tahu sebab serangan akan bertali arus di akhir zaman ni. Saya cakap tu terang. Belum lagi serangan orang-orang yang ada khianat, dengki, dendam ni. Jadi caranya ada keluarkan diri daripada keraguan itu. Keluarkan. Keluarkan diri daripada dunia itu. Dunia apa? Dunia yang orang duk sibuk. Kau suami kau macam mana? Aku bukanlah tak nak. Sekarang ni, bukan kata, ya tak apa dah mengalah je lah jemaah. Dah suami dah perangai macam tu. No. Islam bukan soal nampak lembik. Tak maaf. Kita mengaji tak nak nampakkan diri kita di lembik. Kita nak mengaji, nak nampakkan diri kita ada prinsip. Kita sudah pergi kepada pegangan yang benar. Kenapa nampak kau macam okey? Tak, macam ni. Tak rugilah kalau si Leman tu perangai macam tu. Aku tak rugi. Kerugian kalau aku perangai macam si Leman. Masalahnya sekarang ni, engkau ni suruh aku perangai macam mana? Dia paku kau tu balik. Itu betul. Aku tak sikit pun tak bimbangkan perangai suami aku tu. Yang aku bimbangkan perangai aku ni. Perangai dia tak boleh rosakkan aku. Selagi mana aku yang tidak menempah kerosakan diri sendiri. Rabbana zalamna. Baca keluar dalil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita menempah kehancuran diri sendiri. Contoh orang, ni si pemisah, contoh suami isteri. Bukan sebab kata, sebenarnya sihir itu tak boleh masuk. Wallahi, tak boleh. Siapa bagi masuk? Kita lah. Masuklah. Sebab apa? Syok sangat berdua ni. Nampak dia je, tak nampak Allah. Nampak macam pasangan membati dua sejoli. Macam pinang dibelah dengan kapak. Dia tak nampak dia. Nampak, you are so in love, we are so in love. Nampak? Sedangkan Allah kata, apa lemah sangat kamu ni? Tu malaikat tanya. Duk galik dengan isteri kamu, duk galik dengan suami tu. Kenapa? Tu kenapa? Kalau lah malaikat boleh cakap tu, jangan. Jadi sedenjemahnya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan suami pun dia tak boleh keluarkan alasan, suami perangai isteri dah macam tu. Tak boleh. Tak boleh tunjukkan diri kita itu seakan-akan memang tak boleh nak handle isteri tu. Tak boleh. Dan tidak boleh mengatakan bahawa payahlah si aku ni macam-macam hal. Aku mau kena disahkan gitu. Dan minta maaf kadang-kadang di kalangan ilmuwan, agamawan. Minta maaf cakap, kadang-kadang ada yang bagi statement-statement yang membawa kepada mengiyakan perasaan perempuan, perangai perempuan.
mengiyakan. Sedangkan kita tak nak mengiyakan, kita nak menidakkan dan menundukkan dan membetulkan perangai itu. Itu je. Dan ini yang berlaku apabila ini tidak diselesaikan, keraguan dan gangguan semua akan datang. Ingat, seorang isteri yang tidak bebas lagi daripada keraguan, dia akan sentiasa dalam gangguan iblis. Iblis akan sentiasa aim dia. Dan suami kena ingat, jangan duk sibuk kata, tengok isteri dia, cari lain lah. Jangan, sama 2 kali 5. Cari-cari pula yang pernah melalui penceraian dan tak selesai masalah. Minta maaf cakap, saya cakap terang kan. Konon-konon, dia ni boleh selesaikan masalah saya. Cek dulu masalah dia. Dia pun ragu juga yang bakal tu konon-kononnya. Ataupun dia tak, cerai pun tak kahwin lagi. Sama juga, keraguan juga. Cek dulu. Sebab tu bukan senang-senang nak kahwin lagi ke, bukan. Selagi mana isteri kita yang pertama, contoh, yang sekarang sedia ada ni, tak selesai keraguan dia, iblis akan sentiasa pandang dia, aku akan tembak habis-habisan ni. Sampai bila? Sampai hilang keyakinan. Dia tak bercerai pun tak apa, tapi dia tak yakin. Perangai orang perempuan, perangai orang agama macam tu, dia tak yakin. Dia cukuplah keluar perkataan-perkataan tu, iblis tepuk tangan dia. Lepas tu yang lain pun datang. Nak santau ke, nak sihir ke, nak apa ke, yang lain dah masuk, aku dah buat kerja aku dah. Next. Siapa nak godam rumah tangga dia ni? Nak faham? Tahu tak macam mana cara nak masuk sihir? Ini saya cerita ni. Sebab tu kita pun, macam contoh pengamal, contoh Allah takdirkan saya ni, saya kena selesaikan. Sebab tu ada Umar Khattab radhiyallahu anhu. Itu menjelaskan siapa yang paling dekat dengan aku, akulah yang akan paling bertegas dengan dia. Sebab tu sisi saya. Itu dididik, itu memastikan. Kita boleh trace. Sebab tu suami yang masih lagi membiarkan keadaan ni, anda ingat, gangguan masih ada. Sama ada anda naikkan keyakinan, anda didik balik. Itu saja, atau anda akan digodam habis-habisan. Takkan berhenti. Saya cakap tu terang. So, saya ceritalah yang tentera-tentera Dajjal ni, itu belakang kira. Ni cerita tentera iblis. Iblis punya kerja. So, saya cerita nanti yang saka ke, santau ke, apa ke, itu nanti. Itu private dia. Ni kerja iblis dulu. Iblis, dia bukan kerja bagi rasuk orang. Dia bagi orang ragu. Itu kerja iblis. Yang lah, kena rasuk lah, kena apalah, itu kerja, dia panggil pembantu-pembantu dia. Staff-staff dia. Kerja iblis bagi ragu. Bagi ragu dengan Allah, itu nombor 1. Dah ragu dengan Allah, semua yang lain makhluk Allah, semua dia ragu dia. Dengan rezeki. Dia tengok duit dia, ragu dengan rezeki. Dia tengok isteri, ragu dengan kasih sayang. Dia tengok suami, ragu dengan kasih sayang. Dia tengok ubat, ragu dengan kesembuhan. Tengok, cerit. Nak kata cerdik, tidaklah. Tak cerdik pun. Kana do'ifah. Kita je. Tengok ubat, boleh sembuh ke Ustaz? Soalan balik, dah kamu ingat sembuh tu bubuh mana? Kena tipu masak-masak oleh iblis. Tengok isteri, ragu kasih sayang. Tengok suami, ragu kasih sayang. Rupanya bukan sebab suami isteri, sebab dia sendiri yang ragu kasih sayang. Tengok vaksin, ragu. Takut. Mati. Ini kan lagi akidah. Dianya ada masalah, gangguan keyakinan. Sekiranya racun ni, kita pilih ke untuk minum racun? Kalau pilih untuk minum racun, gila ke namanya? Tapi sudah diberikan takdir kadarnya, racun datang pada kita. Contoh. Tapi di saat kita tengok benda ni, ya Allah, keyakinan aku hanya padamu, ya Allah. Sedangkan Nabi Ibrahim AS tidak dibakar oleh api. Kau tawarkan apa saja perkara-perkara yang buruk ada dalam ni. Selesai, tuan-tuan. Bukan tengok benda terus ragu. Tengok benda ragu, tengok benda ragu. Sedangkan bukan benda tu, kita yang ragu. Kena tipu. Tengok hantu, habis. Tengok sihir, patut tengok kecil besar kau tengok kau. Contoh. Kau jangan. Patut macam gitu. Itu cara dia. Itu janji iblis. Tapi sekarang ni, apa janji kita dengan Allah? Janji iblis. Janji kita apa? Kita berjanji untuk
mengesakan, tidak mensyirikkan. Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in, kata iblis. Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semua cucu cicit Nabi Adam. Illa, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Dah kita janjikan nak ikhlas dengan Allah. Kita janjikan. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana janji kita untuk mengikhlaskan diri kita? Asyik malas je, asyik alasan dia, asyik nak bagi benda tu kuat dia, asyik cerita masalah suami, asyik cerita masalah isteri, asyik cerita masalah duit, asyik cerita masalah dunia. Gangguan semua kita cerita. Bila kita nak cerita, ya Allah, apa kaedah? Bila kita nak bangkit, cerita tentang pengajian, cerita tentang pelajaran, hancurkan segala gangguan. Itu sepatutnya. Sebab tu kita memperhalusi. Sebab tu sedang jemaahnya mulkan ta'ala. Jadi, begitulah sikit sebanyak. Nak mengatasi segala gangguan ni? Mengatasi segala gangguan adalah bermula dengan punca gangguan. Apa dia? Keraguan dalam diri kita. Keraguan ini puncanya adalah kejahilan kita nak meyakini Allah. Itu je lah. Ikhlas ni, contoh tengok ubat, tak ada kait-kait. Ubat je. Ubat badan, sembuh Allah. Ha, itu ikhlas itu. Ni ubat je. Vaksin dia. Isteri dia pening. Suami dia goyang. Duit dia rezeki. Dia mula kaitkan. Sepatutnya, Kul huwallahu ahad. Allah, Allah. Allahu samad. Nak apa? Minta Allah. Ni, surat ikhlas. Ni nak. Bukan minta Allah, tak minta pun. Kadang kita bukan minta, duk risau dia minta macam mana. Bila bagi suruh beramal, tak ada keyakinan. Ni. Ini cerita nak tuan-tuan. Nah. Jadi sekarang ni, bila kita nampak itu dengan sifat kebesaran Allah. Tengok duit. Tengok duit. Nampak dengan sifat Allah. Bismirab. Fasabbih. Kan? Dan suratul Waqiah. Ini dia cara dia nak hilangkan gangguan tu. InsyaAllah. Tapi kita kena ulang dan ulang dan ulang. Tengok tuan-tuan duit. Nampak rezeki Allah. Bukan nampak duit dah. Tak nampak duit dah tuan-tuan. RM1 ke, RM2 ke, RM5 ke, RM10 ke, RM1,000 ke, RM1,000 ke. Nampak satu rezeki Allah. Bila nampak rezeki Allah, jangan kecilkan RM1. Jangan duk besar no dengan RM1,000,000. Itu cara dia macam tu pula. Ni nanti kita masuk penghayatan zikrullah nanti. Kita bincang bab ni. Kita duk masih membeza-bezakan. Kalau rezeki Allah, mana ada beza? Yang beza kita. Sebab kita yang buta dalam melihat. Kita. Nampak RM1, dapat 10, Tengok suami. Nampak kasih sayang Allah. Bila nampak kasih sayang Allah, apa yang nak diagukan? Tengok isteri. Nampak kasih sayang Allah. Terdiam dengan kebesarannya. Bukan terdiam dengan warning daripada isterinya. Bang? Ataupun terdiam kerana kelembutannya. Betul ke bang? Oh saya dengan isteri saya kalah lah. Isteri saya baik sangat. Kalah lah saya. Oh kalah lah saya. Banyak. Tak cakap pula dengan Allah. Ya Allah aku kalah dengan kau ya Allah. Kebaikan kau ya Allah. Allah kalah aku ya Allah. Ni tak tengok. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Nah. Ya si Iblis dah ada lesen. Dia minta kebenaran. Kita tak minta kebenaran. Kita langgar je. Allahu Akbar. Baik. Saya kira cukup setakat tu. Itulah dia. Ikat diri kita ini dengan ingat. Ikat diri kita dengan ingat. Ingat itu dengan sifat kebesarannya. Jaga-jaga apa yang kita lihat. Jangan sampai ganggu apa yang kita ingat.
Kita ingat dengan ikat pula, ikat kita dengan ingat itu diikat dengan taat. Ikat. Itu saja. Dari mana-mana yang sedang diuji, jaga penglihatan, walaupun macam mana keadaan sekeliling itu cuba untuk mengganggu fikiran dan perasaan, jangan sampai hilang ingatan kita pada Allah. Lawan. Terutama yang sihir ke apa, jangan. Tengok je. Tengok dengan keyakinan. Jangan tengok dengan keraguan. Baik, jadi sidang jemaah yang mulia Ta'ala, saya kira cukup setakat itu dulu perkongsian kita pada malam ni. InsyaAllah, moga-moga Allah rahmati kita semua. Mohon ampun, maaf di atas segala kekurangan, tak kasar kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Teruskan. Kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk lazimi pengajian taat ini dengan suratul hadid ni. Ingat, suratul hadid ni keyakinan. Ya. Yakin dia boleh masuk. Ingat, Nabi kata iblis, syaitan dia masuk dalam darah. Dia berjalan atas darah. Darah ni cerita tentang nafas. Dia duduk dalam keraguan kita. Jadi mudah-mudahan dengan bacaan surat hadid ni, surat hadid ni dia besi. Besi duduk dalam darah. Jadi kalau kita boleh masukkan keyakinan itu, blend sekali. InsyaAllah lah, mudah-mudahan kan. Ini ikhtiar kita lah ya. Macam mana nak tengok keyakinan Ustaz? Apa maksud Ustaz? Nak tengok dengan keyakinan. Itu dengan kefahaman. Dah. Yakin ni bukan benda. Yakin ni, tengok macam ni. Di tangan saya ni, klorok. Tengok dengan yakin macam mana? Nak minum? Minum? Tak minum dah lah. Janganlah. Klorok. Nak rasa, memang cari pasal. Mana yakin tu? Dengan ilmu. Bila kita tengok sesuatu tu, tengok, mana ilmunya? Tengok suami, mana ilmunya? Asyik nafsu je, mana ilmunya? Mana? Tengok isteri, mana ilmunya? Asyik komplain, argue, tak tentu pasal. Apa cerita? Atau bahasa mudahnya. Bagilah ilmu sikit. Tak ada. Itu kan ilmu tu, ngarut dia banyak. Tu nama tengok tu. Tengok dengan yakin. Kita, Bismillah. Tengok pula gambar sihir. Tak ada mudarat. Tak ada. Dah, mudarat hanya pada Allah. Mana ada pada orang nak sihir? Dia cakap yakin, tak ada. Mudah-mudahan lah, tak ada kena ya Ustaz ya. Allah, takutnya. Tu, ada ragu tu. Dia tengok je tuan, tak ada kena. Yakinnya kamu? Ya, dah. Ilmu kata, tak kena. Sebab, Allah yang bagi. Jadi saya nak takut buat apa dengan benda ni? Masya Allah. Macam gitu caranya. Nampak? Nah? Tapi kena ulang banyak kali lah. Sebab apa? Makam kuali kan. Ilmu tu kadang-kadang lekat pergi. Datang pergi. Ada cahaya tuan. Kadang-kadang gelap pergi balik. Menantun balik. Jadi kita nak meresap. Nampak? Kenapa baca surah hadid menitis air mata? Alhamdulillah lah. Pembersihan. Mana-mana yang baca Quran menitir, Al-Fatihah menitir itu pembersihan. Cleansing. Ustaz kalau tak menangis tak cleansing ke? Cleansing juga. Dengan keyakinan lah, refresh. Ada dia yakin dengan menangis, ada bersih dengan ketangisan. Ada yang baca dia refresh dengan pernafasan dia. Segar baca. Macam itu. Dia okey. Dia segar dia lain. Itu mana Allah nak bagilah tu kelebihan. Baik, insya-Allah. Betul tuan-tuan Acu ada tak tu? Menyusup melalui darah. Alhamdulillah. Bila dari darah, surat hadid berkaitan dengan darah lah. Jadi baca. Nanti saya terangkanlah pasal suami kena ikat anak isteri di rumah bila zaman Dajjal, takut ada yang salah faham kurung anak ikat. Bukan ikat dengan tali. Ikat ni dengan kefahaman. Kefahaman dan betul juga. Betul juga daripada bila kefahaman tak adalah dia dah sibuk nak keluar. Allah dah uji dengan COVID dah kan. COVID ni buat kita duduk kat rumah. Dah. Itu pun ikatlah juga tu.
Ustaz, kalau gangguan terlalu kuat, macam mana hati nak kuat, nak yakin? Dah kita kata gangguan terlampau kuat. Kita bagi. Siapa kata kuat? Ada dapat gangguan. Siapa yang cakap kuat? Atas lesen mana cakap kuat? Dah habis dah, saya buka balik sekejap. Tak apa. Ini soalan ni saya nak jawab. Kuatnya okey. Siapa yang bagi kebenaran cakap kuatnya gangguan? Sebab Sebab tu jangan letakkan benda itu dengan perkara yang salah. Janganlah kata kuatnya gangguan itu. Kuatnya engkau ya Allah. Kuatnya kesabaran, letaklah kuat pada tempatnya. Sifat itu letak pada tempat. Walaupun ada goncang lah rumah tu, gedegung. Ya Allah kuatnya, ya Allah kebesaranmu, ya Allah. Apa cerita? Benda tu, tak jadilah kita. Kita baru dah alihkan dia nampak kita kuat. Dia nampak Allah kuat juga. Fa'inama tuwallu fasamma wajhullah, atas bawah kiri kanan depan belakang. Dia terangkat bumbung ke barang gerak sendiri ke, tiba-tiba datang ke apa ke. Kau kuat datang dengan Allah kan? Sebab kau mana boleh kuat sendiri? Kau kuat datang dengan Allah. Kau dah minta izin Allah ke? Saya cakap gitu. Ini kuatnya gangguan ni. Dah kita yang cakap kuat gangguan tu. Allah kata dalam surah Nisa tadi 76 tadi. Kana do'ifa. Kenapa kita langgar apa Allah kata? Ni nak share ni. Saya pertama cakap, bab gangguan ni, saya, macam mana? Doktor ni, dia cukup marah. Macam mana tak marah? Dia tak marah kan kalau jumpa doktor. Makan tak jaga, apa tak jaga. Kamu saja ni, nak mati ke? Setengah doktor kasar kan, jawab main. Nak mati cepat, makan ni. Dia marah kan. Nampak ada bila kaedah tu tak kena. Bila macam ni, selalu saya ingatkan. Jangan sesekali letak benda itu dengan perkara yang tak layak dia pakai. Jangan. Tu cara dia. Kadang kita terpengaruh. Kuatnya. Dan yang bagi itu Allah. Faham kan? Macam mana kita nak lawan benda tu sedangkan kita langgar apa yang Allah kata? Allah kata tadi surah Nisa, kana do'ifa. Gangguan syaitan lemah. Bermaksud bukan dia kuat, kita yang lemah. Kita lemah keyakinan, bubuh kuat dekat musuh Allah. Dia tak layak pegang kuat. Ustaz pun duduk tak boleh. Dah ada dua-dua, tak payahlah masuk orang masing. Yang penting 2 ke 5 syahadah cukup. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Jelas. Ingat surah Nisa 76. Kana do'ifa. Jangan berlawanan dengan apa yang Allah kata. Macam mana nak dapat pertolongan Allah? Kalau kita salah awal-awal daripada apa yang Allah kata. Allah kata dia lemah, kita kata kuat. Allah kata dia lemah, kita kata kuatnya dia. Kan? Macam mana nak dapat pertolongan Allah? Nampak tidak? Bagi yang isu vaksin-vaksin ni, jangan besar-besarkan hal ni, berlindung dengan Allah Ta'ala. Okay? Tutup. Memang agenda dia nak besarkan cerita vaksin. Kita jangan besarkan. Tutup. Agak boleh ambil, tak boleh ambil, sudah. Dia diam, sudah. Pentadbiran, biar. Dah dia yang mentadbir. Kena gaya salah takbir, Allah cabut jawatan dia. Ingat, Allah yang berapa pemerintahan, bukan manusia. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ingat tu je. Kalau cara dia menyusahkan orang, tak apa, Allah ganapkan nanti. Kita redha je lah. Redha tu tak buat apa-apa ke? Buatlah sesuatu, apa dia, beramal lah. Doa lah. Tak payahlah kita nak timbulkan isu, nak timbulkan kontroversi. Itu namanya genggam bara api. Jangan kita termasuk dalam kontroversi itu. Keluar. Jangan kita timbulkan kontroversi itu. Biarlah orang lain buat. Yang mengaji jangan terjebak dalam kontroversi itu. Siapa yang terjebak dalam kontroversi itu, anda telah langgar pantang pengajian. Apa dia? Orang mengaji takkan timbulkan kontroversi. Dia langgar habis lah. Ilmu tu akan terbatal. Habis, hilang. Sebab tu, yang main-main. Sebab ada orang, dia belajar mengaji, dia belajar, dia timbulkan. Allah nak uji dia. Awak dah ada ilmu kan? Orang berilmu ni kontroversi ke? Tak, ada orang ilmu berlapan dada. Selagi benda itu tidak bersalahan dengan agama.
Kontroversi itu dia punya cerita. Dia buatlah macam cerita lah, kajian itulah, inilah. Hati-hati. Ya? Jangan masuk dalam kontroversi. Wallahualam, saya kira cukup setakat dulu. Tak maaf, ambil masa lama. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan Allah terima. InsyaAllah mohon ampun maaf kurangan pada saya, terlebih kata tu kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh berkah. InsyaAllah khair. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Al. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.